العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسير ولا تعسير. اللهم رب تمم بالخير والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk menyambung kembali pengajian kita. Kita menggunakan kitab Muniyatul Musalli, idaman ataupun cita-cita bagi orang yang mengerjakan salat. Baik, dalam pengajian kita sebelum daripada ini, alhamdulillah kita berkuliah secara fizikal dan kita juga bersiaran secara online di surau kita, Surau Taman Permata. Cuma saya dimaklumkan oleh Makcik Zulis, katanya kuliah dilaksanakan secara online barangkali kerana kes yang meningkat dalam negara kita. Apa-apa pun saya doakan semua jemaah saya ni dalam keadaan sihat, dalam keadaan dijaga dan dipelihara. Jangan lupa untuk amalkan zikir-zikir, doa-doa perlindungan, berikhtiar secara sunnatullah. Jangan lupa untuk dapatkan booster dose bagi sesiapa yang layak untuk ambil booster dose. Kemudian amalkan juga suplemen-suplemen yang kita rasa sepatutnya kita amalkanlah. Mudah-mudahan dalam keadaan sihat semuanya, insya-Allah. Baik, kita menyambung kembali pengajian kitab Muniyatul Musalli kita ni. Masih lagi dalam sambungan membicarakan pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya, zikir sembahyang. Kita sambung pada pagi ini di muka surat 46. Kalau kitab hijau ni muka surat 46, nombor yang ke-12. Kalau kitab biru tu saya tak pasti di muka surat yang keberapa. Tapi saya bagi tahu tadi sebelum daripada karamah bagi orang yang bersembahyang. Siapa-siapa yang tahu muka surat berapa kitab biru tu, boleh komen. Muka surat Muka keberapa? surat 64. Baik, muka surat yang ke-64. Baik, dalam pengajian kita sebelum daripada ini, kita berhenti pada bicara kalimah tasyahud akhir. Muka surat yang ke-11, muka surat sebelah tu, nombor yang ke-11. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Saya huraikan yang terakhir kuliah kita yang lepas, saya huraikan pada bicara kalimah tasyahud akhir tu. Kalau para jemaah masih lagi ingat, saya huraikan dalam pengajian kita sebelum daripada ini, ada 5 rukun qauli yang wajib kita perhatikan dalam solat-solat kita. Rukun qauli ini, pertama makna rukun adalah perkara-perkara
yang jadi sesuatu dengan perkara tu. Maknanya kalau rukun solat, mesti ada rukun ni baru jadi solat. Kalau rukun qauli, maknanya mesti ada qauli. Qauli ni maknanya jenis perkara yang mesti dilafazkan, mesti diucapkan, dituturkan, dikatakan. Itu makna rukun qauli. Jadi rukun qauli ni adalah perbuatan-perbuatan sembahyang yang jenis dilafazkan. Dan rukun qauli ni ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah salam. Masih ingat lagi yang kita huraikan dalam kuliah yang lepas? Baik. Sekarang ni kita berada pada bahagian membicarakan tentang bacaan tasyahud akhir. Saya sebut dalam pengajian sebelum daripada ini, bacaan tasyahud akhir yang kita amalkan sekarang, yang kita baca sekarang adalah bacaan yang bercampur di antara bacaan yang sunat dan juga bercampur dengan bacaan yang wajib. Okey, setakat ni clear? Dalam bacaan tasyahud akhir yang kita baca, contoh, kita sujud yang kedua tu, Allahu Akbar. Kita duduk tasyahud akhir. Kita pun baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai kepada fil alamina innaka hamidum majid. Sampai habis selawat Ibrahimiyah. Itu semua bercampur antara sunat dan wajib. Baik. Kita tengok dulu di muka surat sebelah tu yang saya sebut hari tu. Bacaan tasyahud akhir, maka kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kalimah di sini saya minta akak-akak ibu-ibu hari tu buat garisan pada kalimah al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu. 3 kalimah tu buat garisan. Kemudian buat nota sikit, 3 kalimah ini sunat dibaca dalam tasyahud akhir. Sunat dibaca. Maknanya, bacaan yang wajib pada kalimah pertama ni hanya sekadar At-tahiyyatu lillah. 2 kalimah sahaja. At-tahiyyatu, yang kedua lillah. Ini sahaja bacaan yang wajib. Al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, itu sunat. Tapi kalau kita baca ke semua sekali, itu yang terlebih baik. Kerana makin banyak bacaan dalam sembahyang, makin besarlah pahala kita dapat. Umpamanya kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu terlebih baik. Tapi kita kena faham dulu, di antara bacaan yang kita baca tadi, ada yang wajib, ada yang sunat. Okey? Clear? Kemudian, maknanya kekal kerajaan selama-lamanya itu bagi Allah yang mempunyai sembahyang yang 5 waktu, tiada sayogianya bahawa disembahyangkan melainkan baginya. Makna kat sini ni, makna memuji kebesaran Allah lah. At-tahiyyat, segala penghormatan. Al-mubarakatu, segala keberkatan. As-salawatu, segala ucapan selawat. At-tayyibatu, segala kebaikan bagi Allah. Baik. Kemudian
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca macam biasa. Cuma pada kalimah ini, kata ulama, kalau akak-akak ibu-ibu perasan, pada kalimah Assalamu alayka, kalimah assalamu tu dia ada huruf alif lam. Perasan ke tidak? Cuba jawab sikit soalan. Perasan ke tidak? Ya, ada. Okey. Sama juga dengan kalimah Kak Syidarus tu muka surat berapa? Kalau kitab yang warna hijau ni muka surat 46. Kalau kitab yang biru muka surat 64 kalau saya tak silap. Baik, sama juga dengan kalimah yang kedua tu Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ada juga huruf alif lam. Baik. Bila ada huruf alif lam, kita kena baca Assalamu alayka. Yang kedua tu Assalamu alayna. Kata ulama fiqh, ucapan salam dalam tasyahud akhir huruf alif lam, dua huruf ni sahaja. Alif lam. Dua huruf ni sahaja. Alif lam ini sunat disebut. Sunat dibaca. Kalau tak baca alif lam, tak batas sembahyang. Contohnya, kalau buang alif lam, dia baca dengan kalimah salamun. Kalau ada alif lam, dibaca assalamu. Kalau tidak ada alif lam, dibaca salamun alaika. Sama juga kalimah yang kedua, ada alif lam, dibaca assalamu alaina. Tidak ada alif lam, dibaca salamun alaina. Baik, tetapi akak-akak ibu-ibu, pada dua kalimah ini, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita baca ada alif lam, ataupun kita baca tidak ada alif lam, dia tidak terjejas sangat dia punya bacaan tu. Kenapa? Kerana alif lam tu dia hanya dua huruf sahaja. Sama macam kalau kita baca Assalamu alayka ataupun Salamun alayka. Lebih kurang sahaja. Tapi kalau kita tengok yang pertama tadi, At-tahiyyatu lillah dengan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kan beza banyak tu. Nampak? Baik. Jadi, Assalamu alayka, Assalamu alayna. Ini kalau akak-akak ibu-ibu tak bagi perhatian pun tidak ada masalah. Tapi bagi siapa-siapa yang nak memperhalusi pengajian, dia fahamlah. Maknanya ulama fiqh bagi tahu alif lam pada dua salam ini sunat disebut. Dia pendetailan huraiannya macam mana? Akak-akak ibu-ibu, kan saya sebut tadi 5 rukun qauli. Rukun qauli yang terakhir adalah salam. Ketika kita memberikan salam, lepas kita baca tasyahud akhir ni, fil alamina innaka hamidum majid. Kita pun nak bagi salam. Bila kita bagi salam, Assalamu alaikum warahmatullah. Ketika kita bagi salam, ulama fiqh sebut wajib kita menyebutkan kalimah ataupun wajib kita menyebut huruf alif lam ketika memberi salam. Iaitu bila beri salam wajib kena sebut bunyi dia macam mana? Bunyi dia macam mana? Assalamu alaikum warahmatullah. Tu bagi salam.
Jadi ketika memberi salam, wajib membunyikan kalimah alif lam. Kalau dia bagi salam, salam, salamun alaikum, salamun alaikum, semayang dia tak sah. Sebab huruf alif lam ketika memberi salam wajib dilafazkan. Clear ke tidak? Ada beza alif lam ketika membaca tasyahud akhir dengan alif lam ketika memberikan salam. Ketika memberi salam wajib mengucapkan. Kalau orang tu dia semayang, dia hanya ucap salam alaikum salam. Dia ucap salam. Dia tak sebut assalamu. Dia hanya sebut salam. Salam sahaja, semayang dia tak sah. Kerana ketika memberi salam, wajib melafazkan huruf alif lam, iaitu Assalamualaikum warahmatullah. Baik, bab salam tu jap lagi kita hurai. Kemudian selesai kita bagi Assalamualaika, ini baca dengan sempurna pun tidak ada masalah kerana tidak ada beza pun sama ada baca dengan alif lam ataupun baca dengan tidak ada alif lam, tidak ada beza pun. Kemudian selesai itu kita pun membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tulis kat kitab ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan dia. Jadi selepas kita membaca pada kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka selesailah bacaan tasyahud akhir kita. Clear kakak ibu-ibu sekalian? Bacaan tasyahud akhir hanya bermula ketika sebut at-tahiyyatul mubarakatuh sehingga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sahaja bacaan tasyahud akhir. Cuma dalam bacaan yang kita baca banyak-banyak tu, ada yang sunat, ada yang wajib. Saya dah perincikan dalam pengajian kita tu. Harap ataupun moga-moga jemaah bagi perhatianlah. Baik, selesai. Kemudian yang ke-12, sambung yang ke-12. Yang ke-12, kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat catatan nota sikit. Yang ke-12 tu, selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir tu, kita buat catatan nota. Ini merupakan rukun yang berasingan dalam solat. Rukun yang berasingan pula dalam semayang kita ni. Sebab rukun qauli dalam semayang ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Sekali dengan imam, selesai dah. Kemudian baca Fatihah, selesai dah. Kemudian kita baca tasyahud akhir. Habis sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dah. Kemudian rukun qauli yang keempat, kita pun membaca Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang. Ataupun kalau kita nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh juga, tidak ada masalah. Sama ada nak baca ada Sayyidina ataupun tidak ada Sayyidina, dua-dua tu boleh, tidak ada masalah. Cuma saya bagi tahu pada akak-akak ibu-ibu sekalian, dan sebelum daripada ni pun saya selalu pesan kepada kita supaya kita ni bila kita belajar, biar kita belajar ni memperbanyakkan dan meramaikan guru-guru kita. Tak apa, kita belajar dengan ramai guru pun supaya kita dapat banyak jenis ilmu. Jadi saya sendiri dalam bab semayang saya beramal, saya memilih pandangan salah seorang daripada almarhum guru saya. Berdasarkan kepada hadis, Nabi kata
sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang sebagaimana kamu tengok aku semayang. Baik. Jadi kalau Nabi semayang, ketika Nabi membaca selawat pada Nabi, Nabi hanya baca Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak baca lafaz Sayyidina kerana Nabi itu sendiri adalah Sayyidun. Sayyidina ni maknanya penghulu kami, ketua kami. Jadi Nabi tak baca Sayyidina. Nabi baca hanya Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ulama-ulama terkemudian menyebutkan boleh melafazkan dengan lafaz Sayyidina kerana atas dasar mengagung dan memuliakan Rasulullah. Jadi sebab tu boleh dua-dua. Nak baca Sayyidina pun boleh, tak nak baca Sayyidina pun tak apa. Cuma saya bagi tahu, saya memilih pandangan salah seorang guru saya. Dalam semayang, tidak mengucapkan lafaz Sayyidina kerana nak ikut kepada dalil hadis yang Nabi kata semayang sebagaimana tengok aku semayang. Tetapi luar semayang, luar solat, macam sekarang ni, kita tak solat. Bila kita selawat pada Nabi, kita kena berselawat pada Nabi dengan sebut kalimah Sayyidina. Contoh, jom ramai-ramai kita selawat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Luas semayang, selawat pada Nabi, sebut Sayyidina. Dalam semayang, tak sebut Sayyidina. Kerana memilih lebih tepat sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis. Namun begitu, biarlah kita sebagai orang yang belajar ilmu ni memahami khilaf dalam kalangan ulama, yang ulama bagi tahu nak sebut Sayyidina pun boleh, tak nak sebut Sayyidina pun boleh. Jelas ke tidak setakat ni? Jangan kita belajar ilmu dan kita mula menyalah-nyalahkan orang. Kita kata orang lain semua tak betul, kita je betul. Sifat kepada ilmu ni bila kita makin belajar, makin banyak kita belajar, makin lama kita berguru, makin banyak kitab yang kita telaah, sifat kepada ilmu ni kita akan banyak nampak kelemahan dan kekurangan diri kita, kesalahan kita. Bukannya kita nampak kesalahan kekurangan orang. Yang belajar ilmu nampak kekurangan orang, kesalahan orang tu maknanya ilmu dia masih lagi sedikit. Dia baru belajar baru. Dia hanya baru cedek-cedek ilmu, baru belajar-belajar mendengar kuliah, baru belajar-belajar talaki kitab. Jadi bila dia baru belajar, dia kata orang lain tak betul, dia yang betul. Tapi bila dia belajar lagi, dia akan sedar yang tak betulnya diri dia. Orang lain semua betul. Dia akan nampak salah dia tak nampak salah orang. Itu cara dan kaedah sifat kepada ilmu. Jadi kita dalam bab ni berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ada orang yang baca tahiyat akhir dia sebut Sayyidina, silakan. Kita pun boleh. Sebab ulama kata boleh. Tapi macam saya sendiri, saya memilih pandangan daripada salah seorang guru saya tu. Walaupun guru-guru saya yang lain umpamanya dia kata bacalah Sayyidina. Tapi macam saya kata, saya pun belajar dengan ramai guru. Tapi saya sendiri secara peribadi, saya cenderung memilih pandangan guru saya ini. Dan inilah yang saya amalkan. Dan saya ajarkan kepada akak-akak, ibu-ibu, kepada jemaah. Saya tak memaksa jemaah untuk memilih pandangan saya. Kalau jemaah baca tahiyat akhir dengan sebut Sayyidina, silakan. Tidak ada masalah. Kerana itu khilaf dalam kalangan ulama. Cuma jangan kita kata orang yang tak baca Sayyidina tu salah. Kita yang tak baca Sayyidina, jangan pula kita kata orang yang baca Sayyidina dalam selawat tu sebagai bid'ah pula. Jangan. Belajar ilmu ni biar banyak. Biar memahami khilaf-khilaf yang berlaku, berlapang dadalah pada khilaf yang berlaku itu. Baik.
Yang ke-13, kemudian meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Selepas baca Allahumma salli ala Muhammad, kita habiskan. Kalau ikut rukun qauli, pertama takbiratul ihram selesai, Al-Fatihah selesai, tasyahud akhir selesai, selawat pada Nabi dalam tasyahud akhir selesai, selawat pada Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Ahli keluarga Nabi bukan rukun. Kemudian kalau kita nak sekadar melengkapkan rukun semayang, yang kelima satu lagi, bagi salam. Maknanya kalau kita semayang setakat kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semayang kita sudah sah, sudah clear. Tak batal semayang kita. Tapi kalau kita nak pahala lebih, kita sempurnakan lagi. Sempurnakan macam mana? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca lagi selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, sampai akhir. Sambung lagi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, sampai habis. Barulah Assalamualaikum warahmatullahi. Itu lagi banyak, lagi besar pahala kebajikan yang kita dapat. Maka dia sebut itulah yang ke-13 tu, memohon doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin mukminat. Selesai baca doa semua tu, yang ke-14, kemudian dia kata memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Beri salam, buat catatan nota sikit. Memberi salam pada pihak kananmu itu salah satu rukun qauli, memberikan salam. Cuma kena ingat akak-akak ibu-ibu, yang wajib adalah melafazkan salam. Adapun berpaling muka kanan ke kiri itu sunat sahaja. Yang wajib selepas baca Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum, selesai. Habis tu yang paling muka ustaz ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, sunat. Bagi clear. Baik, sekurang-kurang salam dia kata Assalamualaikum. Dan kita kena tahu pula ucapan salam yang kata rukun qauli yang kelima tu, yang kata wajib dilafazkan dengan berbunyi alif lam di hadapan dia, assalamu, iaitu sekurang-kurang kita sebut Assalamualaikum. Itu sahaja yang wajib. Habis tu warahmatullahi wabarakatuh, itu sunat. Jadi kaedah, kalau contoh saya sekadar buat yang wajib. Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum, selesai semayang. Saya tak berpaling ke kanan kerana berpaling itu pun sunat. Itu yang wajib. Tapi kalau saya nak buat wajib beserta dengan sunat, saya pun buatlah Allahumma ghfirli ma qaddamtu sampai wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum yang wajib, warahmatullahi sunat. Tambah lagi dengan berpaling ke kanan, sunat juga. Selesai, balik semula, Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling pula ke kiri. Kerana berpaling ke kiri pun sunat. Tapi kalau sekadar nak buat yang wajib, hanya sekali salam sahaja. Sekali salam, tanpa berpaling ke kanan, tanpa berpaling ke kiri. Kalau nak berpaling ke kanan sahaja pun, nak bagi sekali sahaja salam pun tidak ada masalah. Tapi alang-alang dah berpaling ke kanan,
rugilah kalau kita tak dapat pahala berpaling ke kiri, kerana ulama sebut sunat berpaling ke kiri juga dengan memberikan salam. Jadi kaedah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, akak-akak ibu-ibu, kaedah dan cara memberikan salam adalah, kata ulama begini. Kita tengah semayang ni, duduk tasyahud akhir. Kemudian selesai bacaan kita, nak bagi salam. Jadi bagi salam adalah pertama menghadap kiblat dulu, kemudian kita ucapkan lafaz Assalamualaikum. Habis kalimah kum, baru berpaling ke kanan sambil menyambung lafaz salam tadi tu. Contohnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling ke kanan. Selesai. Kemudian selesai paling ke kanan, berpaling menghadap kiblat balik, bagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua. Selesai semayang. Bila selesai semayang, tangan kita nak sapu muka ataupun kita tak nak sapu muka, itu juga berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Boleh nak buat kedua-dua, tidak ada masalah. Dah, sebab solat tu sendiri sudah selesai dengan kita memberikan salam yang pertama. Okey? Setakat ni clear? Clear Ustaz, clear. Baik, Ustaz, clear. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita menyambung lagi perbincangan karamah bagi orang yang bersembahyang. Sebelum kita masuk karamah bagi orang yang bersembahyang, kalau akak-akak ibu-ibu masih ingat lagi pengajian kitab Muniatul Musolli kita ni, masa kita khatam kali pertama dulu, kena ingat ni yang kita baca ni, kita baca kali kedua. Untuk kita ulang-ulang bab semayang, kerana jemaah yang datang belajar kat surau kita pun ada pertambahan, kadang-kadang orang baru, dan bagi orang lama tu orang panggil refresh balik knowledge yang dia belajar. Kerana kita fahamlah orang kita kan, mengaji hari ni, minggu depan dah terlupa. Itu biasalah. Bukan setakat jemaah, ustaz pun terlupa. Baik. Dalam pengajian kita yang pertama dulu, saya pernah hurai, saya pernah sebut pada kakak ibu-ibu, dalam semayang ni dia ada perkara-perkara sunat dalam semayang yang disebutkan sebagai kita nak tambah kebajikan kita dalam semayang. Saya sebut hari tu kan, saya kata kalau kita sekadar semayang buat yang rukun sahaja memadai untuk semayang tu sah pada syarak. Tetapi kalau kita nak dapat lebih kebajikan, kita kena buatlah sekali dengan perkara-perkara sunat. Dan sunat dalam semayang ni, dia merangkumi 3 perkara. Pertama, dia merangkumi perkara sunat sebelum sembahyang. Yang kedua, sunat dalam sembahyang. Macam kita duk hurai tadi kan, ada bacaan wajib, ada bacaan sunat. Itu sunat ketika semayang. Dan yang ketiga, ada perkara-perkara sunat lepas sembahyang. Sunat sebelum semayang macam mana? Sunat sebelum semayang umpamanya memakai wangi-wangian, bersugi. Sunat ketika semayang, banyaklah yang kita hurai mengaji ni. Sunat selepas semayang, lepas kita beri salam, solat kita dah selesai. Betul? Tetapi di sana ada benda-benda sunat yang kalau boleh akak-akak ibu-ibu, kita sebagai orang yang kurang amal ni, orang kurang amal ni macam mana? Maknanya kita ni bukan orang soleh, bukan orang yang banyak buat kebajikan, banyak lara, banyak lalai kita ni dalam hidup. Jadi kita cuba praktik dalam diri kita, tiap-tiap kali lepas semayang, mesti sekurang-kurangnya kita baca juga sedikit bacaan untuk kita dapat kelebihan-kelebihan amalan. Walau sibuk macam mana sekalipun, walau gaduh macam mana sekalipun, gaduh ni makna bukan bergaduh, bukan fighting. Orang Kelantan kata gaduh ni makna lorak.
walau lorak sekalipun, walau rushing sekalipun. Dalam bahasa orang putih dia panggil rushing lah. Rushing. Tu. Jadi walaupun kita rushing, walaupun kita lorak, walaupun kita sibuk kejar waktu, jangan tinggal beberapa perkara. Kena ajar, kena didik, kena train diri kita. Contohnya lepas sembahyang, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang selesai. Kalau kita nak bangun, nak pergi mana-mana pun tak berdosa dah kerana sembahyang dah selesai. Tapi jangan lupa, bacalah sedikit zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa sebagai amalan peribadi kita. Paling sibuk, paling lorak, paling rushing. Kata dengan guru kami, sekurang-kurang lepas sembahyang kita beristighfar 3 kali. Kerana beristighfar 3 kali ini memang warid daripada amalan Rasulullah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata dengan ulama, kenapa lepas sembahyang beristighfar? Padahal sembahyang tu bukannya maksiat. Sembahyang tu adalah salah satu taat pada Allah. Tapi kenapa beristighfar? Jawabnya beristighfar atas kelalaian kita masa kita sembahyang 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Ada waktu kita sembahyang tu hati kita ni cuai, lalai dan lara, maka beristighfar lepas sembahyang tu minta Allah maaf atas kecuaian kita tu. Walaupun sembahyang tu taat. Clear? Baik. Kemudian lepas istighfar, paling cikai. Akak-akak, ibu-ibu tolong jangan tinggal baca ayat kursi. Tolonglah sama-sama kita beramal. Jangan kita tinggal baca ayat kursi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyun qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Al-ayah sampai akhir. Sampai habis baca ayat kursi, baca doa. Doa, kalau kita nak gaduh, nak lorak, baca doa yang ringkas, tak apalah. Tak. Angkat tangan doa, ya Allah, aku berdoa pagi ni macam hak semalam berdoa, ya Allah. Tu paling ringkas. Doa minta macam semalam, ya Allah. Ataupun macam pagi tadi, subuh tadi. Malah sangat nak berdoa. Bukan begitu. Maknanya maksud dia berdoalah juga pada Allah walaupun doa yang ringkas. Allah apa contohnya? Angkat tangan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau kita tak berdoa pun tidak kata sembahyang batal. Tak, sembahyang dah selesai. Ini dari segi amalan peribadi. Jadi sekurang-kurang macam saya pesan tadi, kata dengan guru kami, jangan lupa lepas sembahyang, paling cikai pun baca ayat kursi. Kerana ada hadis yang Nabi sebut, siapa-siapa yang beramal baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu yang 5 waktu, maka jarak di antara dia dengan kematian adalah syurga Allah. Jarak dia dengan kematian, maknanya orang yang beramal tiap-tiap kali lepas sembahyang baca ayat kursi, insya-Allah ada dalam jaminan yang Nabi sebut dalam hadis, kalau dia mati dia akan masuk dalam syurga Allah. Dia akan masuk dalam syurga. Jadi berdasarkan kepada kelebihan yang sangat besar ni, maka tuntutan dan galakan yang sangat besar untuk kita beramal dengan ayat kursi tiap-tiap kali lepas sembahyang. Kemudian, orang yang baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas sembahyang juga jauh daripada perbuatan-perbuatan khianat, sihir dan segala bentuk hasad dengki manusia kepada dia. InsyaAllah. Baik. Selesai. Tapi kalau nak baca panjang lagi tu panjang lagi lah. Allahumma antas salam, Allahumma ajirna, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, ilahana ya Rabbana subhanallah 33, Allahu Akbar 33. Itu kalau kita nak baca panjang lagi.
Tapi yang saya sebut tadi paling cikai untuk kita sama-sama akak-akak ibu-ibu beramal. Kalau boleh tiap-tiap kali lepas sembahyang kita set dalam minda kita, jangan kita meninggalkan sembahyang lepas sembahyang tu tanpa kita baca ayat kursi lepas sembahyang. Jadi kalau kita boleh beramal tiap-tiap waktu baca ayat kursi, maknanya dalam sehari kita baca ayat kursi sekurang-kurang 5 kali baca ayat kursi. Baik. Karamah bagi orang yang bersembahyang. Ini pengarang kitab kita ni, almarhum Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dia ada nak cerita sikit tentang karamah. Karamah ni maknanya kemuliaan. Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang sembahyang. Baik, dia kata apa? Riwayat daripada Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini nama seorang tabi'in. Nama dia Hasan. Gelarannya Hasan Basri kerana dinisbahkan Basri itu dengan nama negeri kelahirannya di Basrah, di Iraq. Maka gelarannya Hasan Basri. Merupakan salah seorang daripada tabi'in yang disebut oleh para ulama sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulu bagi sekalian tabi'in. Maknanya nama yang besar dalam bidang kesufian. Riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu, ini seorang tabi'in, ini bukan hadis dan ini juga bukan perkataan sahabat, tetapi ini adalah riwayat daripada seorang tabi'in. Riwayat daripada seorang tabi'in, dia bagi tahu tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah. Ada 3 kemuliaan bagi orang yang sembahyang. Pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya, kepala orang yang sembahyang, daripada langit hingga kepalanya, daripada langit sampai kepala dia, dan malaikat berkeliling padanya, pada orang yang sembahyang, daripada 2 kakinya, 2 kaki orang sembahyang, malaikat duk keliling hingga kepada langit, dan sehingga naik atas, sehingga beratur, sehingga ke langit. Dan malaikat menyeru ia malaikat dengan katanya, kata malaikat, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang orang munajat dengan dia dengan sembahyang, nescaya tiada berpaling ia orang daripada sembahyangnya. Dia kata, malaikat menyeru, katalah orang yang sembahyang ni dia tahu, dia sedar. Baik. Jikalau mengetahui oleh hamba tu orang yang sembahyang, serta orang yang ia hamba munajat dengan dia dengan sembahyang. Kalaulah orang yang sembahyang ni tahu, dia ni sedang bermunajat dengan siapa? Maknanya sembahyang ni bermunajat, berbicara dengan Allah. Munajat ni maknanya apa, akak-akak ibu-ibu sekalian? Munajat ni maknanya berbisik-bisik, berbicara. Bermunajat ni maknanya berbicara dengan suara yang halus. Itu makna bermunajat, berbisik-bisik. Dia kata kalaulah hamba ni, orang yang sembahyang ni, dia tahu dia tengah bersembang dengan siapa, dia tengah bermunajat dengan siapa, dia tengah berbisik-bisik dengan siapa, nescaya tiada berpaling ia seseorang daripada sembahyangnya. Nescaya, kata malaikat, nescaya orang yang kalau dia sedar dia sedang berbicara dengan siapa, pasti dia tidak akan lalai dan cuai dalam sembahyang dia. Allahu Akbar.
Kalau orang yang semayang tu sedar dia berbicara dengan siapa. Kita sekarang, akak-akak, ibu-ibu, para muslimat sekalian, kita sedar yang kita bila kita semayang, kita bermunajat dan berbicara pada Allah. Memang kita sedar. Secara ilmunya kita sedar. Tetapi yang tak sedar tu siapa? Yang tak sedar tu hati kita, jiwa kita. Kita sedar. Kalau saya tanya kepada jemaah kita, saya tanya akak-akak, ibu-ibu, bila kita semayang, kita sebenarnya berdiri di hadapan siapa? Berbicara dengan siapa? Pasti semua boleh jawab berbicara dengan Allah. Kita sedar secara ilmu. Tapi hati dan jiwa kita tak sedar. Saya tak kata orang lain, saya kata diri saya sendiri juga. Sehingga menyebabkan bila kita semayang, kita cuai dan kita lalai dalam ibadat semayang kita. Allahu Akbar. Tu. Kita cuai, kita lalai dalam semayang kita. Kenapa kita jadi cuai, jadi lalai dalam semayang kita? Jawabnya kerana hati kita ni ada satu sahaja. Bila hati kita ni satu, dia kena tengok dalam hati kita ni, kita memenuhkan hati dan jiwa kita ni dengan apa? Ya? Hello? Dengar ke tak? Dengar tak? Dengar. 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 Okey, baik. Dengar. Sebab saya dengar tadi ada orang kata tak dengar. Dengar ya? Dengar. Okey, baik. Jadi hati kita ni satu. Bila hati kita satu, kita isi dalam hati kita ni, kita isi siapa? Banyak dalam hati kita ni apa? Baik. Kata ulama tasawuf, dalam hati kita ni banyak kita isi dengan urusan akhirat, kecintaan kita pada akhirat, ataupun banyak kita isi kecintaan kita pada dunia. Maka apa yang ada dalam hati, dalam jiwa kita ni, dia akan mempengaruhi kekhusyukan kita dalam solat. Kakak ibu-ibu kena ingat, dia akan mempengaruhi kekhusyukan kita dalam solat. Sebab tu kata ulama, syariat tidak meletakkan khusyuk ini sebagai salah satu daripada rukun semayang. Sebab kalau salah satu rukun semayang ni wajib kena ada khusyuk, maka semayang kita ni ada masalah besar lah. Banyaklah semayang kita yang tidak sah kalau khusyuk itu menjadi rukun solat. Jadi khusyuk tu tak jadi rukun solat dalam fiqh, dalam syariat. Khusyuk itu dia hanya menjadi rukun dalam hati kita. Siapa-siapa yang berusaha untuk mendapat banyak kebajikan daripada solat yang dilakukan, maka dia mesti berusaha untuk solat dia tu mesti khusyuk. Macam mana cara nak khusyuk dalam solat? Banyaklah dihuraikan oleh para ulama. Saya tak berniat nak hurai pada pagi ni. Cuma saya nak sebut adalah berkait dengan diri kita, kita sedar kita berbicara dengan siapa. Yang kita tak sedar adalah hati kita, jiwa kita. Kenapa jiwa kita tak sedar kita sedang berbicara dengan Allah? Kerana jiwa kita ni banyak kekaratan dunia. Sehingga dia mengganggu kekhusyukan kita dalam semayang. Cuba kakak, ibu-ibu perhatikan. Masing-masing dia boleh tahu tentang diri dia. Bila kita semayang, dalam semayang kita tu banyak kita ingat tentang urusan-urusan keduniaan kita. Kenapa? Kita ingat tentang bisnes kita. Ada lagi produk yang kita tak post lagi. Bila kita nak meeting, kita nak bincang apa dengan partner meeting kita. Besok kita ada nak buat promosi. Bentuk promosi macam mana yang kita nak buat. Kenapa kita teringat benda tu? Kerana jiwa kita mengejar keduniaan. Jiwa kita mengejar keduniaan. Sehingga bila jiwa kita banyak mengejar keduniaan,
sehingga dia mengganggu kekhusyukan kita dalam sembahyang. Tidak ada masalah, kata ulama, khusyuk dalam sembahyang ni bukanlah bermaksud orang tu sembahyang dia tak sedar apa yang berlaku sekeliling dia. Rumah terbakar dia tak sedar. Bukan maksud begitu. Taraf kita orang awam ni bila kita sembahyang, memanglah kita sedar, kita telinga kita pun bunyi. Orang tengah bercakap pasal tahap kita orang awam. Tapi sekurang-kurangnya kita orang awam, bila kita sedar kita berdiri di hadapan siapa ketika kita sembahyang, maka bila hati kita lalai, kita tarik balik. Kena ingat, kamu tengah sembahyang ni. Sempurnakan rukun, dah hati ingat kita tengah sembahyang. Hati lalai balik, tarik balik. Kamu tengah sembahyang ni. Itu kaedah dia. Bagi kita orang awam. Jadi dia kata kat sini, malaikat menyeru, kalaulah hamba ni tahu dia berbicara dengan siapa dalam sembahyang dia, nescaya dia tidak akan berpaling, tidak akan cuai, tidak akan lalai daripada sembahyangnya. Maka inilah karamah yang dimuliakan Allah akan orang yang sembahyang. Maka kemuliaan bagi orang yang sembahyang ni adalah dia mendapat kekhusyukan dalam sembahyang, jiwa dia tenang dalam sembahyang, jiwa dia tidak rushing, jiwa dia tidak gopoh-gapah. Ketenangan dalam sembahyang yang dia dapat kekhusyukan, takut pada Allah, merendah diri pada Allah, menghina diri pada Allah, itulah yang dijelmakan oleh seorang hamba luar sembahyang. Dalam sembahyang, dia takut pada Allah. Luar sembahyang pun, orang yang hanya takut pada Allah, dia tak takut kepada makhluk lain kecuali dia hanya takut pada Allah. Dia berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang zalim. Kerana apa? Kerana dalam sembahyang, dia takut pada Allah. Jiwa orang yang sembahyang, jiwanya tenang, jiwanya sabar, jiwanya reda, jiwanya tidak rushing. Maka luar sembahyang pun orang yang sembahyang, orang yang ada kemuliaan, jiwanya tenang juga Allah bagi. Walaupun musibah, ujian melanda pada dia, maka Allah bagi ketetapan hati pada dia. Dia boleh berada dalam keadaan khusyuk kerana kekhusyukan inilah yang dia perolehi dalam sembahyang. Jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang, kita akan bincang perkara-perkara sunat dalam sembahyang, sujud sahwi dan sebagainya. Kita sambung dalam pengajian yang akan datang, insya-Allah. Masa yang ada sikit ni kita buka pada soalan kalau ada soalan. Silakan kalau ada soalan boleh tanya, buka audio ataupun boleh type message, nanti saya baca. Kalau tanda dalam kitab. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya lintasan yang kita dapat dalam solat yang mengganggu kita dengan khusyuk tu, bagaimana nak kurangkan Ustaz? Sama ada kita kena perlu banyakkan zikir ke? Macam mana lintasan ketika kita solat? Lintasan yang buruk lah yang membuat kita lalai daripada khusyuk. Baik. Bagi kita orang awam, biasa sahaja lintasan begitu yang hadir dalam solat. Ketika kita solat, hadir lintasan gangguan-gangguan, itu biasa bagi kita orang awam. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak atasi, macam saya kata, kita kena bina jiwa kita supaya lebih banyak mencintai akhirat berbanding mencintai dunia. Kerana kalau jiwa kita banyak teringat kepada urusan dunia, urusan-urusan dunia kita tu dia akan ganggu kita dalam sembahyang. Kita kena bina jiwa kita. Maknanya jiwa kita, bukan kita tak kasih kepada dunia kita. Macam contoh, saya orang bisnes. Mesti saya pun kasih pada bisnes saya kerana bisnes yang saya ada ni boleh bantu saya pada hari akhirat. Tetapi kena letak kecintaan kepada akhirat jauh lagi tinggi daripada kecintaan kepada dunia ni. Kalau tengah sembahyang terlintas juga perkara-perkara urusan bisnes,
urusan keduniaan itu biasa. Tetapi kita sebagai orang awam, kita akan sedar, kamu tengah semayang ni, kita kena tarik balik hati kita. Kena lupakan balik. Lupa sekejap, aku semayang ni. Selesaikan semayang dulu. Cuba tahan ingatan kita masa semayang tu supaya kita khusyuk yang kita sedar kita tengah semayang. Itu keadaan dia. Kak Noriah Yusof ada tak? Kak Noriah ke? Noriah ke? Norjah. Lupa dah saya. Tak ada dalam senarai Ustaz. Tak ada dalam senarai. Okey, baik. Kak Norita Yusof. Ada, tak ada? Kalau ada, saya nak jawab soalan yang dia tanya dulu. Ada Okey, baik. Hari tu Akak tanya hari tu soalan berkenaan dengan orang yang daimul hadas, orang yang selalu kedatangan hadas. Contohnya silsil bauli, orang yang kencing tak tos, kencing dedas. Macam mana kedudukan dia bila mana dia nak buat jamak dan qasar, dan macam mana kedudukan dia bila dia nak mengqadakkan solat dia. Kerana kita belajar dan kita tahu bagi orang yang mengalami masalah daimul hadas ni maknanya orang yang selalu kedatangan hadas. Banyaklah contohnya orang yang kencing selalu kencing tak tos. Orang yang selalu terkentut. Terkentut selalu dia. Keluar ni. Macam mana? Sedangkan kita tahu orang yang terkentut ni keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, batal wuduk. Jadi macam mana? Itu masuk dalam masalah orang yang daimul hadas. Jadi orang yang daimul hadas ni saya hurai sebelum daripada ni, dia kena ambil wuduk selepas masuk waktu. Dia tak boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Bagi kita yang sihat tidak ada masalah. Kerana kita boleh jaga wuduk kita. Kerana kita tidak selalu kedatangan hadas. Macam dia ni selalu kedatangan hadas. Jadi macam mana tu? Baik. Orang yang kedatangan hadas, dia wajib kena berwuduk selepas masuk waktu. Orang azan Zuhur, selepas masuk waktu Zuhur, baru dia boleh masuk tandas, buang air. Selesai buang air, bersih-bersih, cuci-cuci, keluar. Maka dia pun sama ada dia nak ikat ke, dia nak pakai tuala ke, macam mana pada kemaluan dia tu. Kemudian dia kena terus untuk mengerjakan solat. Dan satu wuduk hanya boleh dilaksanakan satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Ini kita dah clear. Baik, timbul masalah macam mana nak buat jamak dan qasar. Kerana jamak dan qasar tu berhimpun dua solat fardu. Baik, kata dengan ulama' fiqh, pertama dia kena berwuduk, buat solat yang pertama, selesai solat yang pertama, dia kena masuk tandas sekali lagi, bersihkan diri dia sekali lagi, keluar, solat pula untuk solat yang kedua tu. Untuk buat jamak dan qasar. Memang ada kesukaran sikitlah bagi orang yang ada masalah seperti ini. Satu. Kemudian yang kedua, macam mana dia nak mengqadakkan solat? Sama juga qadak solat, sebab qadak ni maknanya menggantikan balik solat fardu yang tertinggal sebelum daripada ini. Sama juga keadaan dia bersih-bersih diri, bersiap, solat qadak satu fardu solat, selesai, nak solat yang kedua, dia kena bersih diri dia balik. Kemudian solat yang kedua. Nak solat qadak lagi yang ketiga, kena bersih diri dia balik. Adalah kesukaran sedikit pada urusan diri dia kerana dia diuji dengan masalah yang disebut istilahnya daimul hadas, selalu kedatangan hadas. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i lah, sebagaimana yang saya rujuk dengan guru-guru saya. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. saya nak tanya sikit Ustaz. Macam sebelum kita bagi salam tu, Ustaz kata tadi
Assalamualaikum warahmatullahi. Katalah kita kata Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita toleh ke kanan. Tadi masa Boleh. Ustaz Dari tadi segi masa toleh ke kanan ke kiri itu tak ada masalah, kerana toleh ke kanan itu hanya benda sunat. Tetapi ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebagaimana saya belajar daripada guru-guru saya, yang paling tepat adalah menoleh ke kanan selepas daripada mengucapkan kum, iaitu sebagaimana saya buat demo tadi, Assalamualaikum, kemudian berpaling ke kanan, warahmatullah, selesai, berpaling balik menghadap kiblat, kepala ni menghadap kiblat, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. macam tu. Kalau perangai orang Melayu yang kita kena betulkan, termasuk saya betulkan pada anak-anak saya, mereka belajar nak bagi salam ni, kepala kena hangguk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hangguk tu tak betul tu. Yang betulnya adalah kepala tak perlu hangguk. Macam biasa, menghadap kiblat macam biasa. Assalamualaikum warahmatullah. Baik. Cuma soalan saya ingat ke kita habiskan dulu salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita faham soalan yang ditanya oleh akak begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Betul tak? Begitu? Ya, betul. Baik. Begitu pun tidak ada masalah, tetapi yang saya ambil daripada guru-guru saya, pendapat yang paling tepat dalam mazhab kita Syafi'i, sebagaimana yang diajar sanak daripada satu guru ke satu guru, yang kata semayang sebagaimana diajar oleh Rasulullah, menoleh ke kanan selepas kalimah ataupun lafaz kum. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang lebih tepat. Saya tak kata Assalamualaikum warahmatullah. Saya tak kata salah. Tapi saya kata yang lebih tepat adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang lebih tepat. Clear ke tidak? Clear. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Ada lagi soalan? Okey, satu lagi Ustaz, macam yang tahiyat akhir tu, Ustaz kata tak payah sebut Sayyidina Muhammad. Katalah kita baca Sayyidina Muhammad, tapi bila yang sampai ke Nabi Ibrahim tu, kita tak sebut Sayyidina, kita sebut Ibrahim je. Okey, baik. Okey. Sebaik-baiknya kalau kita sebut Sayyidina, semua sekali kita sebut Sayyidina. Begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fil alami innaka hamidum majid. Dah sebut Sayyidina, sebut semua sekali sampai habis. Kerana Nabi Ibrahim pun Nabi kita juga, bahkan datuk nenek moyang Rasulullah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear Ya, clear. Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni. Minta akak-akak, ibu-ibu doakan untuk isteri saya dan saya juga. Isteri saya 3 hari lepas dia badan tak sihat. Kemudian bila buat tes ILO, jadi naik 2 line lah. Maknanya dia positif COVID lah. Tapi gejalanya gejala demam biasa gitulah. Sekarang tengah kuarantin dalam bilik. Saya urus anak-anak, jadi saya jadi kontak rapat. Hari ni hari ketiga. Pagi tadi saya ada kuliah subuh di Ceras. Kemudian sebelum pergi kuliah subuh tu saya cek lah KKM buat kenyataan. Orang yang jadi kontak rapat yang dah booster, kalau tidak ada gejala nanti tak perlu kuarantin dah. Tapi kena buat tes hari pertama, hari ketiga. Hari pertama saya buat tes negatif. Kemudian pagi tadi buat tes, saya pun dah naik 2 line dah juga. Jadi maknanya kalau tengok pada tes ILO tu, makna positif jugalah. Tapi alhamdulillah saya sihat. Tidak ada sebarang gejala, demam, batuk, apa tak ada.
Saya kuliah pun macam biasa ni, akak-akak ibu-ibu pun tak perasan ni. Jadi tolong doa lah. Tolong doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri isteri saya dan lain-lain, sahabat-sahabat kita semua ramai, sebab kes tengah tinggi. Tapi Alhamdulillah, bila negara dah tinggi yang dapat booster dose tu, majoritinya hanya gejala ringan sahaja. Saya sendiri bila update dalam MySejahtera, dia bagi tahu kata kategori 1 lah. Kategori 1 yang tidak ada sebarang gejala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus kekal bagi sehat dalam kebaikan dan barakah daripada doa semua, insya-Allah negara kita menuju endemik tak lama lagi. Kerana ada beberapa pengumuman yang kerajaan nak umum, contohnya buka sempadan antarabangsa. Sebahagian negara Europe macam saya cerita itu dah declare endemik. Malaysia belum lagi kerana nak tengok pendekatan negara-negara lain lagi. Apa-apa pun kita doakan mudah-mudahan suasana semakin baik insya-Allah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Kita berhenti setakat ni. Pakat-pakat doa, mudah-mudahan semua dalam kebaikan. Saya juga doakan kakak ibu-ibu sehat, terpelihara, jauh daripada sebarang musibah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma